Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang berkaitan dengan KLIA dan pendedahan wujudnya rasuah di pintu masuk Malaysia ini menjadi perdebatan besar dalam kalangan netizen. Ada yang kata ianya hanya dibuat-buat, ada yang kata ianya tidak benar. Tapi akhirnya SPRM pada petang ini tampil mendedahkan maklumat yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, paling mengejutkan kita juga. Apabila SPRM sudah pun mengenal pasti ejen yang minta rasuah RM18,000 di KLIA. Ini satu perbuatan yang kita memang kecam. Kita semua boleh katakan perkara ini, perbuatan ini, meminta rasuah 18,000 di KLIA ini satu perbuatan yang jijik dan memualkan. Manakan tidak, ianya melibatkan kedaulatan negara, melibatkan imej negara, dan paling penting melibatkan maruah negara. Bayangkan kalau nama negara kita disebarkan kerana keburukan meminta rasuah itu. Bayangkan kalaulah itu melibatkan pelancong dan tersebar pula nama negara kononnya meminta rasuah, ianya akan menyebabkan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Dengan pendedahan ini, SPRM akan membuat tangkapan atau tidak, kita berdoalah ianya berjalan dengan lancar. Namun, menjadi persoalan kita, siapa ejen yang meminta rasuah 18,000 itu di KLIA? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mengenal pasti individu yang dipercayai menjadi ejen membawa masuk warga China semasa insiden kekecohan di lapangan terbang KLIA baru-baru ini. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata, beliau tidak menolak ejen yang meminta suapan sebanyak 18,000 itu masih berada di dalam negara. Beliau berkata pihaknya sedang giat memburunya dan suspek juga dipercayai bekerja dengan sebuah syarikat menguruskan kemasukan pelancong yang bertempat dalam premis KLIA. Jadi rupa-rupanya ini identiti orang yang bertanggung jawab, dalang yang bertanggung jawab meminta suapan RM18,000 di KLIA itu. Menurut sumber ini, orang ini atau suspek ini dipercayai bekerja dalam sebuah syarikat menguruskan kemasukan pelancong yang bertempat dalam premis KLIA. Beliau juga berkata syarikat ejen pelancongan tersebut dipercayai telah beroperasi di dalam premis KLIA sejak 2017 bagi menguruskan tiket kapal terbang dan makan minum kepada kumpulan pelancong yang hadir ke Malaysia. SPRM mengesaki ejen yang menguruskan kemasukan warga China tersebut juga adalah dari negara China kerana menggunakan bahasa mereka sendiri dan berhubung secara WeChat. Sehubungan itu, SPRM sedang berusaha keras untuk memburu ejen tersebut yang dipercayai masih berada di dalam negara. Namun, pelancong wanita China yang menimbulkan kekecohan semasa ingin masuk ke negara ini telah pulang kembali ke negaranya bersama seorang rakan senegara, katanya dalam satu sidang akhbar pada Rabu. Beliau berkata demikian selepas program pemantapan rakan strategik media SPRM 2023 dan Majlis Pelancaran Aplikasi TikTok SPRM. Mengulas lanjut, Azam Baki berkata, SPRM tidak mempunyai kuasa untuk menahan kepulangan pelancong wanita China tersebut ke negaranya kerana ia bukan suspek untuk kes yang berlaku. Namun begitu, beliau berkata wanita China itu telah diambil keterangan sebagai saksi berhubung kejadian tersebut sebelum berlepas pulang. Menurut beliau, selain wanita itu yang dipercayai mahu masuk ke negara ini sebagai pelancong, sekurang-kurangnya 14 orang termasuk seorang menteri telah diambil keterangan oleh SPRM. Selain itu, tegas beliau, SPRM akan meneliti semula prosedur dan tata cara daripada pihak Jabatan Immigration berhubung kelulusan masuk ke Malaysia. Jelas beliau, semua perkara perlu diambil kira dan disiasat berhubung insiden yang berlaku di KLIA itu. SPRM juga akan menyiasat syarikat ejen pelancongan yang beroperasi di dalam premis KLIA. Kita tidak boleh membuat andaian terlebih awal atau terlalu awal berhubung kejadian ini kerana SPM perlu melakukan siasatan secara adil dan profesional.
Selain isu governance, SPRM juga perlu melihat jika terdapat pelanggaran peraturan atau tidak semasa insiden tersebut, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Nudity Channel tanpa dijangka-jangka. Akhirnya, Menteri Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin memaklumkan nama pegawai JPN minta suguhkan kepada SPRM. Wah, ini memang benar-benar menggemparkan kita. Makna kata, memang ada pegawai dalam Jabatan Pendaftaran Negara minta suguhkan kerana ianya bukan lagi cerita-cerita kosong. Ini mungkin yang paling orang takuti terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim. Yang mana ramai kata, termasuklah Tun Mahathir kata, Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri, tak akan jadi Perdana Menteri, akan jadi Perdana Menteri ke tepi, kata beliau. Tapi akhirnya Anwar Ibrahim menjadi juga Perdana Menteri, dan sejak beliau menjadi Perdana Menteri, ramai jerung-jerung besar mula ditangkap, banyak isu-isu ataupun skandal-skandal besar mula terdedah. Puluhan tahun tak pernah kita tahu, akhirnya terdedah, dan ianya betul-betul menghairankan kita. Mengapa puluhan tahun tak pernah kita tahu? Mengapa puluhan tahun tak pernah kita dengar? Tapi sejak Anwar Ibrahim tampil menjadi Perdana Menteri, SPRM mula mendedahkan banyak perkara yang pelik-pelik tapi benar. Hari ini terbukti Saifuddin akan memaklumkan nama pegawai JPN minta suguhkan ke SPRM. Menjadi persoalan kita ialah siapakah pegawai JPN yang minta suguhkan ini. Dan tolong tinggalkan komen Anda semua. Kalau benar itu pegawai JPN ini didapati bersalah, apa agak-agaknya hukuman yang boleh diberikan kepada pegawai JPN ini? Kerana ia melibatkan kedaulatan negara, terutamanya kewarganegaraan kita. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail hari ini berkata, dia akan memaklumkan sendiri kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengenai nama pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang dipercayai meminta sejumlah wang bagi kelulusan permohonan warga negara. Saifuddin berkata, pegawai terbabit dikenal pasti selepas dia menerima aduan yang dibuat secara terus kepadanya. Hari ini, saya akan serahkan nama kepada Tan Sri Azam Baki untuk bantu beliau buat siasatan selanjutnya atau seterusnya, kata Saifuddin pada sidang media selepas mesyuarat kabinet di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Isnin lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim semasa perhimpunan bulanan warga Jabatan Perdana Menteri dipetik sebagai berkata, dua agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri iaitu Jabatan Immigration dan JPN sedang disiasat berhubung amalan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pegawainya. Katanya dia menerima maklumat ada unsur salah guna kuasa di JPN apabila proses untuk mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran. Ditanya jika tindakan dalaman telah diambil terhadap pegawai berkenan, Saifuddin berkata lebih banyak maklumat akan didedahkan selepas nama mereka diserahkan. Wah, memang kita tunggu-tunggulah apakah maklumat yang akan didedahkan selepas nama pegawai-pegawai JPN ini yang menerima atau meminta suguhkan didedahkan. Saudara-saudara, jadi kita bersyukurlah kerana Anwar Ibrahim dan SPRM sekarang begitu giat mendedahkan perkara pelik-pelik tapi benar-benar berlaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Ramai orang cuba mencari kesalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri. Ada yang orang kata Anwar Ibrahim ini macam itulah, macam ini dan macam itulah dan sebagainya. Tapi petang ini, akhirnya Anwar Ibrahim membuat semua musuh politik beliau terbisu sebentar dan tak boleh kata apa-apa lagi.
Bayangkan selama ini Anwar Ibrahim diserang tentang isu OPR Bank Negara Malaysia. Anwar juga diserang tentang kononnya pelabur-pelabur asing dah tak berminat dengan Malaysia. Ada juga yang menyerang Anwar Ibrahim, kata Anwar Ibrahim tak mampu mengubah persepsi lama. Akhirnya petang ini Anwar Ibrahim menang besar lagi mengalahkan musuh-musuh politik beliau dengan berita dan juga pembongkaran ini. Yang pertama sekali, akhirnya Bank Negara Malaysia mengumumkan kekalkan OPR pada 3%. Ramai yang menjangkakan, ramai yang menularkan dalam media sosial, khususnya budak-budak yang cuba mahu menyerang Anwar Ibrahim. Walaun-walaun yang cuba menyerang Anwar Ibrahim mengatakan OPR akan naik lagi dan OPR akan naik lagi dan OPR akan naik lagi. Ada yang kata sampai ke langit ke bulan. Mereka cuba menakut-nakutkan orang yang ada di luar sana dengan mengatakan OPR tidak akan terkawal. Nah, nampaknya pada hari ini 6 Julai disahkan Bank Negara mengekalkan OPR pada 3%. Mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia pada Khamis memutuskan kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 3%. Bank Negara Malaysia menjelaskan pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Bank Pusat menambah MPC turut menilai bahawa risiko ketidakseimbangan kewangan pada masa hadapan adalah terhad. Bank Negara Malaysia memaklumkan MPC juga kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa dan akan terus memantau data baru bagi memaklumkan penilaian perspektif inflasi dan pertumbuhan dalam negara. MPC akan memastikan pendirian dasar monetari kekal kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam keadaan harga yang stabil, jelas Bank Negara Malaysia dalam pernyataan dasar monetari yang dikeluarkannya. Menurut Bank Pusat, ekonomi global terus berkembang, didorong oleh keadaan permintaan dalam negara yang berdaya tahan dengan sokongan keadaan pasaran pekerja yang teguh, kata mereka. Perkara kedua yang membawa kepada kemenangan besar terhadap Anwar Ibrahim hari ini, yang membuatkan semua musuh politik Anwar Ibrahim terkaku bisu, boleh jadi koma, gara-gara kemenangan besar ini ialah dilaporkan 96% syarikat Jepun mahu kekal di Malaysia. Ini dilaporkan sendiri oleh Anwar Ibrahim. Bayangkan saudara, 96% syarikat Jepun mahu kekal di Malaysia. Maknanya, ini satu petunjuk bahawa pelabur dan juga penggiat industri yang ada di Malaysia kekal optimis dan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan terbuktilah Anwar Ibrahim melalui kepimpinan beliau telah pun berjaya mengekalkan minat para pelabur tersebut. Sebanyak 96% syarikat Jepun mahu terus kekal di Malaysia dengan separuh daripadanya ingin mengembangkan perniagaan mereka di negara ini, kata Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata statistik itu berdasarkan tinjauan pertumbuhan perdagangan luar Jepun, JETRO, dan kadar pengembangan itu lebih tinggi daripada purata bagi ASEAN dan kedua tertinggi di rantau ini. Malaysia dan Jepun terus meraihkan hubungan diplomatik yang kukuh dengan kini masuk ke tahun 65 dan Jepun merupakan antara rakan dagang terpenting serta keempat terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan sebanyak US $41.21 bilion bersamaan dengan RM 181.51 bilion pada tahun 2022. Jepun juga disenaraikan sebagai salah satu sumber utama pelaburan langsung asing FDI yang masuk ke Malaysia dengan projek-projek di lapangan pembuatan, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Beliau berkata pada tahun lepas sejumlah 2,746 projek dilaksanakan dengan jumlah pelaburan bernilai RM 91.14 bilion dan sebanyak 336,326 projek pekerjaan di jana
Manakala pada tahun ini Malaysia memperoleh komitmen pelaburan dari Jepun sebanyak RM23 bilion. Justru, Anwar berkata adalah mustahak untuk Malaysia terus memastikan persekitaran pelaburan kondusif dan mampu menarik minat lebih banyak pelabur asing ke negara ini kerana peningkatan FDI yang berterusan adalah bukti keyakinan pelabur asing yang kian pulih terhadap kemajuan dan potensi ekonomi negara. Perdana Menteri hari ini mengadakan pertemuan bersama Duta Besar Jepun di Malaysia. Sementara itu Anwar berkata beberapa tahun kebelakangan ini aliran masuk FDI terus menguat, tak kala negara menyaksikan pelaburan masuk yang diluluskan berjumlah RM71.4 bilion pada sukuk pertama tahun ini lantas menjadikannya suatu lonjakan ketara yakni sebanyak 60% berbanding tempo yang sama pada tahun lepas. Asas ekonomi kita terus kukuh dibuktikan dengan inflasi yang rendah serta lanskap politik yang semakin stabil. Permintaan untuk produk dan perkhidmatan Malaysia juga semakin meningkat. Kerajaan juga berkomitmen tegas untuk membangunkan industri baru seperti ekonomi digital dan teknologi hijau. Kata Anwar, saya amat yakin dengan prestasi masa depan pelaburan di Malaysia yang pastinya akan terus rancak. Kerajaan akan terus berusaha sebaiknya dalam memperkukuh iklim pelaburan lebih baik dan kerajaan juga sedang meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan, menarik pelaburan bernilai dan berdampak tinggi serta mencipta tenaga kerja tempatan yang memiliki daya saing. Beliau berkata usaha itu adalah sejajar dengan objektif dasar pelaburan baru NIP yang akan datang dan bakal dicerakinkan dengan lebih lanjut dalam pelan induk perindustrian baru yang akan dilancarkan pada Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan rahsia Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad yang kita tunggu-tunggu dan memang panas seperti pisang yang panas. Apabila ditulis dalam sabudin.com mengatakan Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol hanya untuk jaga harta mereka. Ini kata Anwar Ibrahim. Wah, apabila Anwar Ibrahim yang mengatakan, maka ini adalah satu perkara yang amat serius. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa kerjasama antara Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad sudah dijangkakan untuk menjaga kepentingan masing-masing termasuk harta mereka. Perdana Menteri berkata ia berbeza dengan kerajaan perpaduan pimpinannya yang berusaha dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Itu bukan perkara baru. Kita tahu kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara dan harta mereka. Kita bertanggung jawab untuk selamatkan negara dan rakyat, katanya kepada media selepas merasmikan persidangan kesejahteraan sosial antarabangsa. Beliau mengulas pertemuan dua bekas Perdana Menteri itu 2 hari lalu, 3 tahun selepas kedudukannya bersengketa dengan langkah Sheraton yang menjatuhkan Mahathir dari kedudukannya. Mahathir dan Muhyiddin bersetuju untuk saling mengukuhkan perpaduan orang Melayu serta meningkatkan sokongan kepada Perikatan Nasional pada PRN 12 Ogos depan. Sementara itu, Anwar berkata beliau menyambut baik komitmen Presiden MCA Wee Ka Siong dan Presiden MIC Sa Venesgoran untuk kekal setia mempertahankan kerajaan perpaduan walaupun parti mereka tidak bertanding pada PRN. Kedua-duanya ada menghubungi saya dan mengatakan peringkat ini mereka tidak akan menyertai Perikatan Nasional dan beri sokongan. Saya fikir ini dalam ruang kuasa BN Barisan Nasional, kata mereka. Tetapi saya ucap tahniah di atas kesetiaan. Terima kasih atas kesetiaan mereka membantu dan masih mempertahankan kerajaan perpaduan, katanya. Semalam MCA dan MSC mengumumkan tidak akan bertanding PRN di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan untuk proses pengukuhan parti. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang paling menarik yang pernah saya bacakan.
Apabila Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol hanya untuk menjaga harta mereka masing-masing, ikuti terus ulasan